Kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, perkhidmatan dialisis di luar bandar Sarawak perlu perhatian khas kerajaan. Perinciannya kita langsung saja bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan, Vi. Ya, terima kasih Sahi. Kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melawat ke Pejabat Petroleum Sarawak Berhad Petros di Kuching hari ini. Keberangkatan tiba Tengku Hassanal pada jam 9.20 pagi diiringi Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazlan Amang Hibni dan disambut Pengerusi Petros Tan Sri Datuk Ahmad Dr. Hamid Bugo serta kaki tangan Petros. Dalam lawatan tersebut, baginda mendengar sembah taklimat daripada Ketua Pegawai Eksekutif Petros Datuk Janin Giri berkaitan strategi penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon Sarawak. Tengku Hassanal turut berkenan melawat ke Menara Sarawak Energy Berhad SEB dan Museum Budaya Borneo. Malam ini baginda dijadual berangkat ke majlis santapan malam yang akan dihadiri Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Sarawak memerlukan perhatian dan perancangan khas daripada Kerajaan Persekutuan bagi penyediaan perkhidmatan dialisis khususnya di kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Isman Awang Sauni berkata, ini kerana belum ada pihak swasta yang mahu menyediakan perkhidmatan itu di kawasan luar bandar. Mengambil contoh Hospital Kapit, beliau berkata terdapat pesakit yang terpaksa mendapatkan perkhidmatan dialisis di Klinik Kesihatan Song berikutan kekurangan ruang dan mesin dialisis di hospital berkenaan. Katanya terdapat 64 pesakit yang memerlukan perkhidmatan dialisis di Kapit, namun jumlah itu terlalu ramai untuk ditangani unit dialisis Hospital Kapit. Keadaan itu menyebabkan 12 hingga 20 orang daripada mereka terpaksa dihantar ke Klinik Song yang terletak kira-kira 52 km dari Kapit untuk mendapatkan perkhidmatan dialisis. Pemasangan mesin tambahan tidak dapat dilakukan berikutan masalah ruang yang tidak mencukupi. Selain peruntukan dana, pembangunan diperlukan untuk tujuan tersebut. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke Klinik Kesihatan Song di Kapit. Sementara itu, beliau memberitahu sebanyak 19 juta ringgit diperuntukkan kepada Sarawak untuk menaik taraf klinik kesihatan di bawah program Bitara Madani tahun ini. Daripada jumlah itu, 2.7 juta akan digunakan untuk menaik taraf 6 klinik kesihatan di bahagian Kapit. Sektor pelancongan, kesenian dan kebudayaan perlu diterokai secara aktif sebagai sumber pendapatan tambahan bagi bahagian Bintulu. Selain mengukuhkan usaha dalam industri berat, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing percaya ia akan merancakkan lagi kegiatan ekonomi di bahagian tersebut. Berucap pada satu majlis di Bintulu, beliau memberitahu Bandar Bintulu sebagai bandar industri berat telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif sejak beberapa tahun kebelakangan ini dalam pelbagai sektor. Kementeriannya pula akan bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak untuk mempromosi dan membangunkan sektor pelancongan unik di Sarawak. Ini termasuk rumah-rumah panjang Dayak dan program inap desa di kampung-kampung Melayu serta makanan tempatan. Oleh itu, beliau meminta pengusaha industri pelancongan berusaha meningkatkan produk dan perniagaan masing-masing serta bersedia menerima kemuncak kemasukan pelancong tahun ini. Projek menaik taraf Jalan Baru Matang Fasa 2 dekat Kuching diyakini dapat disiapkan menjelang Mei 2025. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Insinyur Aidil Riwu berkata, projek sepanjang 4.44 km dari Matang Jaya ke Jalan Matang, Jalan Batu Kawah Matang itu kini sudah mencapai 15.21% siap. Projek itu kini diambil alih oleh kontraktor penyelamat setelah terbengkalai akibat kegagalan kontraktor terdahulu melaksanakan projek. Yeah, the original contract sum was 54.59 million. Then, after some after some revision of the EOT, the completion date is revised to May 2025. Antara skop projek termasuk penambakan tanah lembut, pembinaan jambatan Sungai Maung Paroh nombor 2 selain menaik taraf Simpang Matang Kopodim dan Matang Batu Kawah Ling.
Projek tersebut sangat penting bagi memastikan kelancaran lalu lintas di kawasan berkenaan yang didiami sekitar 30,000 penduduk dan sangat sesak ketika waktu puncak. Dato' Aidil ditemui semasa meninjau projek berkenaan hari ini. Penantian sekian lama penduduk di Rancangan Perumahan Rakyat RPR Lama Rangau di Limbang untuk digantikan perumahan baharu yang lebih selesa dan moden bakal terlaksana dengan siapnya projek rumah mampu milik RMM di Rangau Valley yang dijangka siap Januari tahun hadapan. Pengerusi Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak, Abdul Yaakob Arbi berkata, RMM akan menyediakan 128 unit rumah dengan kos RM33.7 juta yang kini memasuki 46.5% pembinaan. Untuk unit sini, I think we have about 100 lebih kan? 128 unit. So we will move, kita akan pindahkan yang 128 dulu ke sini. Lepas kita pindah semua, baru kita redo rumah RPR di Rangau. Jadi untuk diorang yang kita pilih pergi sini, kita bagi one to one lah, tidak ada extra cost. Dia sambung loan dia sana, dia dapat unit di sini. Itu perancangan SDC. Perkembangan projek berjalan lancar biarpun berdepan masalah kekurangan pekerja dan faktor cuaca. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita pada lawatan tapak projek perumahan Rangau Valley. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, terima kasih.